Soalan yang pertama, bagaimana jika seorang wanita yang memakai implanon, dia ada gangguan kitaran haid. Sebagai contoh, haid tidak datang selama 6 bulan dan apabila dia datang, hanya datang setitik ataupun yang sedikit berlarutan sehingga 20 hari. Perlukah dia mandi wajib dan solat? Okey. Baik, yang ni dalam kategori yang kita kata haid yang terhenti-henti jugalah kan. Maksudnya apabila dia ambil ubat ataupun biasanya kalau kita orang perempuan ni yang selalu yang ganggu haid kita adalah ubat perancang lah ataupun ubat hormon kan. Okey, tak kira lah implanon ke apa makan pil ke cucuk ke dan sebagainya. Okey, so yang ini dia akan mengganggu kitaran haid kita. Dia ada selalu pengalaman yang saya biasa jumpa sama ada haid dia tak datang terus. Ada yang pengalaman kawan saya lah 4 tahun kot tak silap. 4 tahun dia tak datang haid disebabkan dia ambil suntikan. Dia cucuk. Cucuk untuk inilah hormon kan, perancang. Okay, jadi 4 tahun tu memang dia full. Ibadah dia full. Okay, dan dia tahulah maksudnya memang dia tak mengandung. Orang kan dia bila tak datang haid tu dah curious dah ragu-ragu dia mengandung ke dia tak period tu maksudnya dia bukan mengandung tapi dalam orang kata apa gangguan hormon lah bila dia ambil suntikan. Okay, dan kes yang kedua selalunya kesan dia akan ganggu period. Haid tu dalam arti kata yang tadi dia tak datang langsung. Okay, kes yang kedua kebiasaannya saya tahu, saya dengar adalah dia punya haid dia berlarutan, berpanjangan. Sama ada sikit-sikit ataupun banyak terus. Ada yang tak berhenti-henti sebulan, 2 bulan selepas ambil ubat dan sebagainya. Jadi yang tu dikira kita kata kes-kes termasuk dalam kes-kes luar biasa haid lah. Sebab apa luar biasa? Sebab kita sebelum kita ambil ubat, sebelum kita ambil perancang, dia tak jadi macam tu. Sebelum kita ambil perancang, cantik je haid kita 12 hari. Maintain je setiap bulan kan. Tapi dia jadi luar biasa sebab start kita ambil ubat tu, dia dah kata cacar merbah dah. Kan kalau orang tahu kata dah melelong dah. Sekejap ada tak datang terus dan sebagainya. Baik kita fokus kepada yang soalan tadi tu. Dia datang, maksudnya period dia ada, tapi dia berpanjangan kan, berlarutan, di sikit-sikit, kadang banyak dan sebagainya. So macam mana kita nak tentukan dia punya period ke ataupun darah apa ke dan sebagainya. Yang ni perlu kepada kefahaman terhadap jenis darah tu sendiri. Maksudnya kalau dia dalam kategori yang boleh membezakan darah, kita dah mungkin bincang sebelum ni, ada beberapa kategori yang kita boleh guna pakai. Kategori yang pertama, kategori yang tak boleh nak membezakan darah. Kategori yang kedua, kategori yang boleh membezakan darah. So yang golongan kedua ni dia mudahlah bila dia boleh membezakan darah. Katalah dalam tempoh 1 bulan tu darah dia keluar je manjang, sama ada sikit kebanyakan, maksudnya darah dia sentiasa keluar lah. So dia kena pastikan darah-darah yang keluar daripada hari pertama sampailah kata 30 kan, 1 bulan kan. So dia kena pastikan dalam tempoh tu mana dia darah yang dalam kategori darah haid dan juga mana dia kategori yang darah yang kita kata darah istihadah ataupun darah fasad, darah penyakit lah. So kalau dalam kategori yang pertama ni dia boleh mengenal pasti ataupun membezakan darah, memang sangat mudah. So dia kena pasti, contoh haid pertama tu dia rasa macam pekat, bau, busuk, hanyir dan sebagainya. Dia yakin itu adalah darah haid yang keluar daripada kemaluan dia. So dia kena tandalah apa yang dia nampak darah tu seperti sifatnya darah haid. Kemudian sampailah ke satu tahap dia rasa darah tu dah mula berubah, sifat dia cair, dah tak berbau, dan dia orang kata lebih inilah, lebih menyerupai darah macam darah luka kita kan. Itu yang kategori yang boleh membezakan darah. Tapi jarang-jarang, kadang-kadang lah yang boleh masuk dalam kategori ni. Sebab dia mana pun memang dia akan confuse juga. Dia akan ragu-ragu juga kan. Maksudnya kadang keyakinan tu ada dah tapi still lagi nak kena tanya juga sebab dia macam confuse juga. Sebab kita je lah maklum benda yang di luar daripada kebiasaan kita. Baik. Kali yang ataupun kategori yang kedua, bagaimana dia rasa kalau dia tak boleh nak kenal darah. Maksudnya dia tak boleh nak bezakan antara darah haid ke, darah istihadah ke, darah penyakit dan sebagainya tu. Dia nampak macam sama je. So macam mana dia nak tentukan? Dia kena ambil
kadar kebiasaan darah dia, darah haid dia. Maksudnya kalau kata dalam tempoh 1 bulan tu dah memang darah dia sentiasa keluar. So macam mana nak tentukan? Dia kena ambil tempoh yang paling maksimum yang dia biasa keluar darah haid lah. Okey. Kalaulah dia punya darah haid tu tak teratur juga, maksudnya nak kata kebiasaan pun tak boleh juga sebab memang kebiasaan dia tak teratur juga. Kadang 10 hari, kadang 7, kadang 5, kadang so kalau dia sukar untuk menentukan tempoh kebiasaannya, so dia boleh ambil tempoh yang paling maksimum yang dia pernah ada haid lah. Kalau kata 15 hari lah dia kena kira dia punya tarikh dia punya keluar darah tu cukup 15 hari, dia kena mandi wajib dan juga dia kena laksanakan ibadah macam biasa. Tapi ada darah lagi Ustazah. Maksudnya memang dah di luar kebiasaan tadi kan, dia dah ganggu hormon dia, dah ada darah lagi. So anggaplah maksudnya darah yang selebih daripada 15 hari tersebut sebagai darah istihadah ataupun darah penyakit. So macam mana kita nak bersolat, beribadah dalam keadaan istihadah dan juga ada darah penyakit ni, dah kita terangkan lepas kan. Maksudnya dia kena laksanakan ibadah seperti biasa dalam keadaan dia kena sentiasa bersuci lah, membersihkan darah tersebut. Okey, boleh? Untuk soalan yang pertama.